سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فإن الله في مسجد المدني ووقع الصف في بناء المسجد مسجد مبين إمام pada sekian hari kepada قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بذكره دائما يا رب العالمين. كتبنا لنا رحمه الله تعالى باب najis. Bermulia najis itu tiap-tiap yang mengaburkan yang baik sama ada arah atau yang baik daripadanya daripada Allah. Kerana firman Allah Ta'ala innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun, arti anisnya arak dan judi dan berhala dan anak-anak panah yang dipakai menengok nasib itu najis. Mengeluarkan akal yang lain daripada arak itu ijma', maksudnya ijma' ulama mengatakan najis itu hanya terkena kepada perkataan al-qamar saja, maka tinggal oleh arak itu di dalam hukum najis. Baik, kita sambung pula lagi bab taharah. Belajar mengingat taharah ini fardu ain. Makna fardu ain ini siapa yang tidak akhir balik wajib kena belajar, bukan wajib kena pandai, wajib kena belajar. Pandai Allah yang beri. Pasal taharah inilah yang menyebabkan semayang itu susah. Tak taharah tidak susah. Nabi SAW at-taharatu miftahus shalah atau kama bertaharah itu ialah alat kunci. Maksudnya sembahyang kamu tidak jadi melainkan dengan taharah. Bersuci taharah sini ialah taharah mengikut agama, bukan taharah mengikut itu. Kadang-kadang kita taharah tapi taharah yang bukan disuruh oleh Allah. Biarlah taharah itu taharah syar'an pada sisi sama. Maka belajar benda yang menyebabkan sempurna sembahyang hukum wajib. Kalau kita tak belajar, kita berdosa sebab mana wajib ini siapa yang tak buat ditulis mengerjakan. Bukan saja dosa kita mengerjakan, kita tak buat pun boleh dosa. Sebab belajar ini wajib. Kita tidak belajar ditulis dosa. Dosa yang kita buat banyaklah, dosa yang tak buat dosa juga. Dosa yang tak buat dosa tidak sembahyang tak buat dosa. Tidak bertaharah dengan itu, tidak belajar taharah. Dengan sebab taharah orang boleh dapat kesusahan di alam barzakh. Banyak hadis yang Nabi SAW berikan kepada kita, suruh kita berhati-hati dan cukup buat mana-mana dalam fakta. Satu hari Nabi SAW dia berjalan dengan para sahabat, jalan. Sampai ke dua bukit itu, ada kubur dua.
Nabi ditidur. Bila Nabi berhenti, sahabat pun berhenti. Nabi pun diam. Lama dia. Sahabat kata tak pukul tak Nabi berhenti, tak pukul berhenti. Akhirnya Nabi kata, sambil tangan dia menunjuk ke arah kubur, Nabi kata, innahuma yu'azzaban. Kedua kubur ini penghuninya sedang kena azab, sedang kena katok. Dalam kubur ni mayat sedang kena katok, kena azab, kena bakar. Wa ma yu'azzaban min kabir. Mayat ini bukan kena azab sebab rasa susah, bukan sebab rokok bank, bukan sebab tipu faraid, bukan sebab main judi, bukan sebab rogol bersuri, bukan. Amma ahaduhuma, ada pun salah satu mayat ini yang fil ardi namimat, berjalan di atas muka bumi memburuk-burukkan. Wa amal akhar, mayat yang satu lagi kena azab, la yastaqiru anil maut. Wa fi riwayatin la yastanzih atau kama qala. Mak kita nak syahid kita hak kedua. Salah satu mayat yang kena azab ini, dia tidak bersuci dengan betul, tidak bertaharah dengan betul dari kis al-baul, kis kecil, air kecil, buang air kecil. Tak masuk betul, air kecil kena di badan, air kecil kena di seluar, kena azab dalam tubuh. Dia baru dalam tubuh. Jadi air kecil ini air kena taharah. Cara bersih kena betul. Kis taharah kena katak dalam tubuh. Tak ada kita siapa-siapa. Sebab taharah itu jual ni untuk solat. Allah nak kita solat. Bukan taharah itu, tapi taharah itu menyebabkan solat kita jadi. Jadi kalau tidak ada solat, tak ada taharah takkan siap. Tujuannya agak nak bersolat. Nah, betul orang yang taharah kalau tidak solat, tak betul. Basuh kaki tapi tak semayang, ramai. Okay. Lagi buang air, basuh tak? Basuh. Basuh berhenti, basuh berhenti. Basuh semayang tak? Tak semayang. Nampak? Jadi kalau tak semayang, basuh tak? Nampak? Jadi di taharah itu untuk bersih diri saja, bukan untuk bersih jiwa. Sebab bila kita solat, mana kita nak kita bersih jiwa kita. Apa makna bersih jiwa dengan solat? Dia sujud pada Allah, maknanya hati dia tu, iaitu dia mengakui akan ketuhanan Allah, lalu dia sujud pada Allah. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, seterusnya. Orang ini bersih jiwanya, maksudnya dia betul, iaitu berpertuhankan Allah. Kalau kita basuh baju, jangan main basuh baju. Tengok supermarket jenis sabun mana, berapa puluh jenis brand. Nah, keluar yang dalam satu mesin. Nah, dalam sini. Hak ni buih ini, hak ni cuci ini, hak ni sampai semerbuk bau ni. Semayang tak? Baju bersih. Maka yang pertama di sebuah sini adalah najis. Arak ni hak mana? Hak orang minum pun mabuk. Dalam Quran kata Allah, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun. Hanya saja arak, judi, benda nasib berada di semua ini adalah rijsun, adalah keji, adalah najis, adalah kotor. Maka dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab-kitab fiqh ada sebut arak najis. Nampak? Najis hukmi, najis aini.
Zat dia pun najis, dari segi maknawi pun najis. Ada sel lagi, dari segi zat tidak najis, tapi maknawi yang najis. Tak ada. Nampak? Tapi kita tengok di tepi-tepi jalan, dia tulis najis. Tak ada. Dia tak tulis najis arak. Tapi dalam kitab-kitab fiqh, arak najis. Tapak dadak tidak najis. Ini betul. Tu imam nak jadi sembahyang di jalan-jalan di jumpa heroin tepi jalan. Dia tengok. Heroin. Dia pun buang masukkan. Tak wajib masuk tangan kerana heroin tidak najis. Tu bila nak sembahyang jalan-jalan ganja 8 kilo. Dia pun pegang. Ganja 8 kilo. Tak wajib masuk. Pasal tidak najis. Yang halal bisa ada. Haram. Tapi ada minum halal kena tanya najis. Nampak? Cuma ulama sebut yang disebut al-khamr, khamar kena kepada arak yang dibuat daripada anggur, daripada kurma. Daripada anggur, daripada kurma. Yang dibuat ni namanya khamar. Lain daripada kurma dan anggur, arak panggil nabis. Nabis ke, khamar ke, dari sifat dia busuk air untuk mabuk, maka hukumnya arak kata haram kena langgar. Kalau kita tengoklah jenis-jenis arak ni macam-macam versi. Bukan prank, jenis-jenis arak. Ada dia panggil wine, ada dia panggil champagne, ada dia panggil whisky, ada dia panggil toddy, ada dia panggil beer, ada dia panggil stout, ada dia panggil bacardi, macam-macam versi. Semua itu rijsun min amali syaitan. Amalan syaitan. Nah, maka siapa yang mempertahankan arak, siapa yang mempertahankan judi, maka dia mempertahankan amalan syaitan. Dan ujung ayat ini rijsun min amali syaitan. Apabila turun ayat ini, maka sahabat-sahabat pun tahulah bahawa sebenarnya tak boleh arak ni. Memang keji Allah haramkan. Lari dalam hadis itu 10 golongan kena laknat dengan sebab itu. Bukan tukang minum lagi, tukang tanam anggur untuk buat arak, tukang tanam benar, tukang minum kebun benar, tukang bawa kereta benar, tukang cuba tilang, yang tukang bawa van arak benar, yang tukang pam tayar lori arak benar. Dia tidak bayar, mari lori tersebut bocor. Nak bawa ke sebut nak diatur ke Johor, contoh. Ada slowly, arak kata dia. Nampak? Dia tidak kaya. Kita orang Islam, ulama fatwa haram kita depan kaya. Haram kita tukar kaya. Tak boleh. Allah kata, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ayat ni. Dia jawab balik, Allah kalau haram bikin itu kita nak makan apa? Nampak? Allah akan tanya balik dalam kubur ini, tidakkah mungkin Allah ni luar? Tengoklah. Kalau kita fikir kita pam minyak. Tak kira rasa Petronas atau apa tu. Kalau lori yang ada, kita tak boleh tuang. Jual beli minyak boleh. Tolong tuang, tak boleh. Sebab kita mana tu? Nampak? Kalau kita belajar, kalau tak belajar, kita buat. Dia kata balik, ambo sampai itu semua tak boleh. Nampak? Jadi dia tak boleh kata, aku duduk dapur sampai tak air, mau nak minum tak boleh, kamu punya pasal. Ingat, dia pam minyak, kalau lori arak, kita pergi tuang. Pasal kita bantu. Walaupun sedikit ditulis, ada share, ada saham, ada persentif, dapat dia ada. Tolong benda baik, dapat baik. Tolong benda jahat, dapat jahat. Fikir sendiri. Dan kita cinta anak ada surga.
Tapi ini bukan kat Malaysia, dekat Diego Garcia. Kilang alok ada sudah. Pasal ada pekerja Islam. Nabi tinggalkan hadis 10 orang kena laknat ni 1500 tahun. Pasal apa dia tinggal tu? Jangan dia muslim. Muslim ni mana man aslama li ahkamillah, orang yang menyerah tunduk kepada segala hukum Allah, namanya muslim. Dia tidak tunduk dengan hukum Allah, dia tetap mau bekerja di kilang Allah, maka dia tidak muslim pada hakiki. Konon-konon bila kilang Allah ni ada sudah okey asli. Kita kata pelik. Nah, jadi tak berapa nak haramannya. Tak tetap kena nak mubur sudah ke, mubur sejik je. Yang pelik tu kilang Allah ada buat sahabat 20 dekat. Ini masalah. Tak usah kata memang tak perlu dia bekerja, tapi bayang kan. Semayang gini ke imam. Dah kilang Allah. Hanya masuk kantor. Ini masalah. Bapak manusia tanpa ilmu seperti orang yang mati. Al-jahilu li ahlihi nampak qabla al-mauti mautun wa adsaduhum qabla al-quburi qubur. Pepatah Arab berkata, orang yang jahil itu yang mereka ini sebelum mereka mati, mereka sudah mati. Tubuh badan mereka itulah kuburnya sebelum mereka masuk di dalam kubur. Pasal jahil. Tak mau pergi belajar. Jadi tak faham agama. Bila tak faham agama, apa? Bila agama tetap ditulis mengerjakan. Akhirnya tengok Allah Rabbi dosa banyaknya. Nak balik semula ke dunia, nak belajar. Ini kita ni peluang yang sangat besar. Walaupun kita bukan orang kaya, jadi 800 je. Jadi 1000 je. Pakai mana tak ekor je. Pakai mana tak kak je. Tak apa, kita masih hidup. Bila hidup, orang itu kaya. Mana orang miskin? Duduk dalam kubur. Nak belajar ambil betul tadi. Pasal nak belajar tafsir dalam kubur. Setiap orang yang mati, bila Allah matikan dia, dia akan minta dengan Allah untuk hidup balik. Kamu tahu mana dalam Quran itu? Rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Wahai Tuhanku, boleh tak hidupkan aku semula sekejap je? Kerana aku nak buat amal soleh yang dulu aku tinggal. Nampak? Ini kita berpeluang besar belajar agama. Tidak jadi orang jahil. Tiga kilang itu boleh buat silap. Amat ini jahil. Judi najis maknanya. Berhala itu bukan najis. Cuma perbuatan itu dia anggap kotor. Dok pekor ni jalan-jalan tengok dok pekor ni pegang, dok wajib masuk kan. Dok pekor jalan. Anak-anak ni maksudnya orang Arab jahiliah dari dia pergi mana-mana tempat, perkara-perkara yang besar, dia akan cabut anak-anak. Setiap rumah ada anak-anak, ada 3 anak-anak. Diletak di dinding. Satu anak-anak tulis ya, satu anak-anak tulis tidak, satu anak-anak kosong. Dia pun nak beraya orang katakan begitu zaman ni. Dia akan cabut anak-anak. Tengok kasih. Cabut tengok, oh ya, boleh diam. Tengok tidak, dia tak diam. Dia berdiam lagi. Ini sirik berarti. Nampak? Ini jenis Arab jahiliah. Kita orang Melayu bodoh.
Ambil kereta masuk beri, masuk apa? Nak beri Terengganu. Ambil beri. Kalau sampai 20 meter jalan, ada bewok ni tak? Tuk dia kata kalau bewok ni tak, kena pusing balik. Pasal bewok tu siap. Kalau kita pergi boleh accident. Bewok tak siap. Orang yang kepercayaan itu siap. Pasal Nabi jelaskan tidak ada kesialan bagi hayawan. Nampak? Ada siap. Teruskan perjalanan. Cuma jangan langgar bewok, biar dia tahu. Kita kata-kata tengok ada binatang, konak dia semua. Faham tak? Langsing je pun. Tengok ada katok ke apa, ada tipu ke. Konak tengok semua. Jahat semua. Macam dunia ni seorang hidup. Tak boleh buat itu. Khianat. Menzalimi hayawan. Tak boleh. Tengok binatang-binatang, dia diri. Tengok tipu ke katok mana-mana kan? Katok kat jalan. Lalu ke tepi tak boleh. Tu tepi konak. Tengok bosan dia. Power. Cukup. Jangan main katok tu sebut dalam hadis. Dalam kitabul hayawan, katok ni bintang ni hayawan muhtaram. Hayawan yang dihormati sama. Bukan hormat dari masyarakat. Waalaikum katok. Tak gitu. Maksudnya haram kita bunuh. Tanpa sebab yang diharamkan sama. Nampak? Dan kita tak ada ilmu. Dagang tidak najis pada zat. Tak kira lah jenis gandum, jenis morfin, jenis heroin, jenis kokain, jenis crack, jenis ais, jenis sabu, ekstasi, pil kuda, pil kambing, pil bewok. Guna untuk tujuan yang salah, haram, berdosa, kena laknat. Kalau tujuan berobat, dia harus. Tapi harus pula dengan qadar yang tertentu. Alkohol duduk dalam obat batuk. Dia tu dadah. Obat batuk memang dadah. Penjual obat batuk klinik-klinik itu penjual dadah. Betul. Tapi tak boleh maklum lah. Jadi faham? Maka boleh je. Dia tu dadah. Ada kaedah berbunyi kalau dengan dia sulfit ad-daruratu tubihul mahzurah. Apabila perlu tidak ada lagi pilihan, kita boleh untuk buat ubat. Tapi ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Hendaklah dengan qadar yang tertentu saja. Nampak? Jadi obat batuk, kita batuk pom batuk. Ni datang ni. Boleh tak? Ada kaedah boleh. Tapi kena baca dulu. Satu susu teh. Itu biqadariha. Kita faham dengan satu senduk nasi. Itu tidak biqadariha haram. Bagi pada hukum asal haram. Tapi biqadariha harus. Nampak? Tubihum mengharuskan. Allah macam-macam kesen. Orang Islam dia minum arak ni, nak kita pakai bawah ni, dia tak ada pun tak habis-habis. Orang atas ayah kita. Ayah minum arak, hanya tak ada molek dah pening habis. Kullu muskirin khamrun. Tapi hukum isyak dadah semua marijuana apa semua adalah sama macam orang minum arak. Kerana hadis kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap benda yang boleh memabukkan kita, hukumnya hukum Allah. Ada kalau cocok boleh kita khayal, ingat-ingat dan sebagainya. Itu dipanggil muskil, itu dipanggil asal, boleh menghilang, menutup. Masa dia orang kata tak apa, dadah ni tak apa, kita tujuan untuk sihat badan, isyak ganja dan sebagainya, pun ada mengarut lebih. Yang boleh untuk perubatan, itu pun ini
nasihat doktor bagus boleh. Dan seterusnya anjing, kerana hadis Muslim tuhur ina'i aqadikum iza walagha fihi kalbu ayaghsilahu sab'a marrati, bukan sab'a marrati ulahunna biturab, artinya menyucikan bejana ini bahasa Melayu tu. Kalau kita tengok bekas air seorang kamu bila menjilat padanya bekas oleh anjing baru membasuh dia seorang, akan bekas 7 kali. Yang pertama daripadanya yang 7 dengan tanah. Baik, apa benda lagi yang najis? Anjing mana? Anjing laut. Anjing laut bukan anjing. Sebab tu orang panggil anjing pasal tak berhenti nak ubah nama. Muka macam anjing laut. Nampak tak? Anjing tu muka macam singa tapi duduk dalam air, singa laut. Orang panggil gitu je lah. Nampak tak? Anjing laut tak termasuk dalam. Dia tidak najis. Boleh main bola ya. Anjing laut tu tak. Ekor dia boleh main takraw, boleh main apa. Anjing tu juga tidak najis. Kok najis masuk dalam ni, iaitu anjing yang duduk atas layar. Tak kira anjing yang peluk, najis juga. Sama ada anjing tu yang haram itu juga, atau anjing yang halus itu juga, najis juga. Cuma orang Melayu ni persepsi dia salah. Kalau sebut anjing semua tak boleh. Ini silap. Benda ni dah jadi turun-turun. Bila anjing semua tak boleh. Yang sebenarnya kena ada anjing. Termasuk dalam bab anjing. Anjing ni ada yang boleh, ada yang tak boleh. Kalau bini bila boleh, kalau bini bila tak boleh. Jangan main, anjing ni hebat. Dalam Quran ada cerita surah Al-Kahfi. Kisah Hukmi anjing. Mu'allamah tu dalam Quran anjing. Tapi Melayu bila anjing semua haram. Anjing haram. Anjing haram semua. Belajar tu dia main haram. Dia ada yang halal, ada yang tidak halal. Ilmu penting. Jadi kita bagi balik pandangan kita tentang anjing. Yang pertama nak apa? Najis dulu. Semua jenis anjing. Anjing comel, anjing hidup, anjing lekeng, anjing tak lekeng, anjing baik, anjing soleh. Najis berarti. Anjing polis, anjing halal, kau ni. Najis, anjing pisang ladoh, anjing syak ladoh, najis. Nampak? Abuh cerita ni. Jangan kait dengan soal benda anjing. Pegang nombor 1 dulu, anjing najis. Semua jenis anjing. Anjing zaman Rasulullah, anjing zaman kita najis. Pegang waktu dulu. Lepas azan nanti kita terang balik macam mana kita nak anggap anjing sebagaimana agama anggap. Kita biarlah anggaplah kita kepada anjing sebagaimana anggapan agama kepada anjing. Barulah kita tidak salah. InsyaAllah kita beri daruan untuk azan. Lepas tu kita sambung balik. Kita ada masa panjang lagi, sejam 40 minit lagi. InsyaAllah kita serah kepada muadzin untuk melaungkan azan Isya. 5 minit lagi. 5 minit. Okey. Ingat nak azan tak? Baik. Yang first sekali, anjing adalah najis. Tak kira lah yang Islam benar bela atau Islam tak benar bela, pegang dulu. Anjing najis. Najis. Kat mana anjing tu najis? Dalil ni
dalam hadis. Itu jangan mana-mana. Nabi kata SAW maksud ayat itu yang idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, apabila datang satu anjing minum di dalam inak miliknya. Anjing yang dibagi minum dalam begi kita, dia jilat air itu tidak berhenti. Kalau jilat begi, anjing itu mampu betul jilat begi. Dia jilat air, dia tak jilat begi. Tapi bila jilat air itu najis. Dan najis itu mengotorkan akal mata. Waktu Nabi kata kena basuh air ke basuh jilat, basuh jilat air fa'arifu dalam hadis yang lain, buang air tersebut. Jilat ini maksudnya musama'ah, basuh 7 kali. Suruh basuh menunjukkan benda itu sudah dikotori. Kotor-kotor Arab panggil mustaqzal. Kalau menyebabkan boleh menghalang sahnya sembahyang, maka mustaqzal di sini bermakna najis di sisi sama. Kenapa? Jadi faham sini Nabi tak kata anjing itu najis. Nabi hanya kata dari minum air kamu, gelas kamu menjadi kotor. Kotor lagi mana? Berat kotornya. Waksiluhu sama'ah, 7 kali basuh. Nah, kalau air kucing sekali basuh betul. Ni 7 kali basuh. 7 kali basuh itu berat. Berat ni dipanggil mughallazah. Berat, terlis, sangat berat. Lepas bila apa makna mughallazah? Makna yang diberatkan perintah syarak kepada kita kena buat, iaitu 7 kali basuh. Ulahuna dikurang, salah satunya atau yang pertamanya dengan air sejuk, air yang bercampur tanah. Bukan basuh biasa-biasa, basuhnya lebih daripada biasa-biasa, dipanggil tablis ataupun mughallazah. Karena najis ini mughallazah. Kita sambung selepas azan isya.
Alhamdulillah kita pada malam masuk waktu isyak kita semayang lepas selesai jawabnya dengar saya ni azab pun minggu pada waktu ni macam dia Mekah je betul masih nak dengar azab ini kena di Mekah. Nah, bila dengar azan ini rasa betul tak? Dia kita tengok lagu rek petang, kapok. Pokman ni. Baik. Bila orang tanya pasal apa haji itu lagi, dah kan Nabi SAW tak kata lagi. Ya, Nabi tak semua orang haji, tapi Nabi SAW sebut apabila mandilah anda minum dalam bajumu. Walasa tu maknanya dilak. Haji dilak ni bukan dia nak tepek stand. Nampak macam kita nak ambil stand dilak, tepek lipuh tu kan. Yang haji dilak maknanya dia minum. Bila dia minum, haji ni kalau kita tengok dia minum, lidah dia saja kena di air. Tak kena di peti. Lima pun sama, dia bagi tuik. Gitu juga. Binatang-binatang buah, singa, dia air dalam begitu juga tuik, sama saja. Tapi Rasulullah SAW tak sebut binatang lain, sebut anjing. Ila wala'al kalbu, bila manggil anjing, minum di dalam mana-mana berdiri kamu, bekas kamu, maka fa'siluhu sab'ah. Hendaklah kamu basuh 7 kali. Basuh tu wajib ke sunat. Al-aslu fil amri yufidul wujubah. Asal bagi perintah maka membawa makna wajib ini. Maka sini ulama berkata maka wajib kamu basuh. Wajib basuh. Pasal apa? Pasal bekas ini sudah kotor. Dan anjing tidak bekas. Anjing tidak air. Tapi air sudah kotor, kena lidah anjing, maka kotor pula bekas yang dipilih ini. Maka basuh bekas itu 7 kali. Dapat pula dari kedua, kenapa orang panggil Nabi Muhammad anjing ni? Kerana 7 kali basuh. Kok lain-lain 1000 hadis lagi kalau ada, kalau lain pada anjing, Nabi hanya kata wawsili. Tak ada kata bilangan 7. Mana fa'silu basuh bersih dia. Tapi hak pak haji fa'siluhu sab'ah. 7 kali. Bukan saja 7. Ulahunna biturab, kena basuh air tanah pula. Sekali daripada 7, maka perkara ini nampak berat. Kan agama memudahkan. Ini sudah berat. Tidak berat. Kerana anjing sahaja 7 kali. Binatang lain ada sejuta spesies lagi kalau ada sekali dia basuh. Cuma babi ulama qiyas 2 jenis ini saja. Lain pada anjing dan babi, jilat banyak-mana pun basuh sekali. Memang mandi jilat, kita nak minum air teh. Tepi sungai lah nyai. Faham? Nyai buku yang itu ada air teh. Dia 15 mari minum. Klek. Dia tengok, baik, 5.
Jangan minum habis. Nampak? Jadi bila khidmat tu habis minum, kena basuh tak belah ni? Tu jawab. Hah? Wajib basuh tak? Tak. Ada perintah syarak. Nak basuh pun punya basuh. Pak perintah syarak, anjing yang gini. Nampak lagi? Dia khidmat tidak lagi. Tak lagi. Pak binatang itu anjing lagi. Dalam mazhab Syafi'i anjing dalam babi. Lain pada anjing dalam babi tidak najis. Dia jilat, contoh jilat kita, jilat tangan kita, tak batal. Tapi tadi maknanya kita tengah bayang anjing main jilat kaki, dia tak kaki. Maka menanggung najis, ternapi satu syarat sah sembahyang, batal sembahyang. Dia tengah bayar kita, bayar tanya awal, bila tanya awal 15 bagi jilat tangan. Gimana? Kita pun awal tak? Tidak kata sembahyang kita, air itu tidak ini, air dia ini. Air dia rumah tak ada, binatang tak ada. Kita tengok saya akhir pajak sumbu Sumatera mari duduk atas libur tak ada masalah. Binatang kecil ini binatang besar yang batalnya anjing dan babi. Baik. Sesudah masalah kita faham kenapa najis banyak najis. Sesudah kita faham apa dia kalau najis mughalladhah bahasa Arab Melayu makna berat kerja basuh ni. Faham tak? Baik. Apa hukum benda ni? Nabi SAW lah yang menyatakan hukum bagi kita. Ulama menerangkan maksud-maksud ini. Hukum benda ni haram dan harus. Dua hukum. Bila haram, kalau tak ikut peraturan. Bila harus, ikut peraturan. Mana peraturan? Nabi SAW sebut siapa yang bela anjing selain daripada anjing kambing. Anjing kambing ni anjing jaga binatang. Nampak? Anjing jaga binatang, anjing jaga kebun, anjing yang memburu, maka dia hilang pahala sehari 1 kilo. Jadi biarlah bela anjing, jangan siapa jadi haram. Nabi tak kata haram. Ya betul. Nabi hanya kata dia hilang pahala sehari 1 kilo. Maka ulama yang kata haram. Maksudnya haram kita sengaja lupuskan pahala kita setiap hari. Nampak? Itu dilarang. Lupis dia. Jadi nak bela anjing jangan bela susu. 1 kilo sehari hilang pahala. Orang pernah tanya Nabi SAW, 1 kilo ni banyak ni? Dalam hadis lain, ya Rasulullah, kami kira, wahai Nabi, 1 kilo banyak ni? Nabi jawab, kira tu misluhu li atau kama. Tak banyak-banyak. 1 kilo bila lebih kurang sebesar bukit Uhud. Orang yang pergi di Madinah hanya boleh tengok bukit Uhud. Nampak? Jarak panjang ni 700 meter. Dekat 10 meter. Besarlah bukit tu. Siapa dia sini ada pahala besar bukit Uhud? Macam mana? Tengok. Nampak? Bangunlah, jangan bodoh. Bangun. Dah kali kita ada 100 bukit Uhud pahala, sehari kita bela anjing 1 bukit Uhud jahanam pahala kita. Bayang kalau bela anjing yang salah ini 10 tahun, ada pahala kita tak? Tak ada. Hati biar sedikit. Nampak? Nak bela anjing biar sedikit. Jangan tengok orang putih bela anjing. Orang putih bela anjing suka-suka jadi binatang kesayangan dalam rumah, duduk atas sofa, naik atas tekor,
Kenapa? Tu orang putih, orang kafir. Nabi tunjuklah kan. Ada Nabi beli anjing dalam rumah? Tak ada. Ada sahabat beli anjing dalam rumah? Yang ada sahabat beli anjing buruan. Kenapa? Anjing buruan. Jadi jangan kita tersalah dalam bahasa ini. Nak bela boleh. Di Terengganu, di kawasan Patah tu di tanah kampung. Ramai awak kampung di tanah kampung. Ada ni kampung sawi itu semua. Banyakkan kampung lah, pasal kampung ni harga dia murah. Jadi sayur-sayur ni musuh dia. Kalau binatang dia Kira mari makan. Orang kita tukang tanam dia mari makan. Tak dah mari titik. Nak makan jiwak masuk ke matu lah betul. Jadi kita tengok macam ada anjing. Dia tanya, "Pakcik, anjing ni hidup dia?" Dia kata anjing ni kira tak mari kami. Jadi satu kebun seekor anjing. Ada rumah kecil je, anjing tu boleh keluar masuk, dia ada tali situ. Tak siapa lah, tak kaku tu. Tapi bila kira anjing, tengok anjing, lari. Kira dia tak berapa join dengan anjing. Jadi hak tu yang masuk dalam hati ni, orang ni cerdik ni. Haji kata, boleh beli anjing untuk jaga kebun, jaga tanaman, jaga harta. Kita bila boleh-boleh ada dalam rumah dukung apa semua, siap buat gambar Facebook, tunjuk orang mana-mana dia hebat lah, pandai dalam hal ini. Ini bodoh namanya. Itu tak masuk lagi dalam hadis lain. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun al-hadis. Sesungguhnya malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah yang dalam rumah itu ada belut anjing di dalam. Tidak masuk. Hadis tadi hilang satu bukti sehari. Hak ni pula hadis malaikat rahmat tak masuk. Jadi ulama sebut siapa nak bela anjing yang ada tujuan tadi, jangan bela dalam rumah. Kena letak di luar rumah, di belakang rumah dan sebagainya. Baru comel, baru betul. Ni dia. Tak faham, akhirnya rugi. Pahala tak ada dah. Hilang pula satu kira sehari. Yang istimewanya tu mana pula anjing ni? Yang istimewa ni anjing mu'allamah. Dalam Islam ni kita nak makan binatang yang perlu sembelih. Ikan tak masuklah. Ikan tak wajib sembelih. Binatang macam lembu, kambing, rusa, pijang, cangkir, macam-macam lah. 3 cara boleh makan. Dalam Islam 3 cara boleh makan. Nak makan hidup lembu haram. Lembu tengah hidup ni makan makan lembu ada haram. Nak makan 3 cara. 3 cara ni dah disebut dalam kitab Zibah bab 9. Yang pertama binatang ini dipanggil binatang maqdur alaih. Yang kedua ghairul maqdur alaih. Kenapa? Maqdur alaih maknanya binatang yang kita mampu untuk potong tekuk dia, putuskan pernafasan dan saluran makanan. Hak ni wajib sembelih. Lembu ke kambing ke apa wajib sembelih. Yang kedua binatang dipanggil ghairul maqdur alaih. Binatang yang kita tak boleh nak tangkap dia dalam keadaan dia, tak boleh nak sembelih. Rusa tengah lari boleh sembelih. Rusa lagi kita tidur, lepas tu boleh. Boleh. Nampak? Takut kena kat lain. Maka ni panggil ghairul maqdur alaih. Yang tak mampu sembelih ini 2 cara Islam benarkan kita makan. Tengok ni. Yang pertama dengan cara berburu. Tembak dengan benda yang tajam. Benda tajam, lembing, pakai panah tajam, atau kita pandai bagi pisau tajam, niat sembelih. Kita jalan-jalan tengok rusa. Rusa takkan di mana nak kita rusa main kejap kita nak sembelih tak balik. Rusa kata mengingat aku bodoh.
Jadi kita ambil panah, kita panah. Niat sembelih kena mati, boleh mati. Syaratnya kena tajam mati. Kan? Kalau tumpuk tak boleh makan. Contohnya kita tak ada panah tapi ada batu. Batu lepak. Sini bagi batu dulu. Lepas sini buat rumah. Batu batang. Bukan kasut, batu. Itu kasut, batang kasut. Jadi yang betul bahasa Melayu, batu lepak. Jadi dia ambil batu lepak kat segi tu, dia paling musuh minyak selai. Pelepuk, mati. Tak boleh makan. Dia kena benda yang tajam meneluarkan batu. Tapi dia panah tak padat, kena kaki, tak mati. Maka musuh pun tak boleh jalan lah. Bila tak boleh jalan, dia sudah bertukar daripada kategori ghairul maqdur alaih kepada maqdur alaih. Mampu kita sembelih, maka wajib kita kena sembelih tekuk pula. Baru sah. Itu nilai-nilai diri. Tak boleh bila kita tembak kena kaki, tak boleh gelak dah. Kita siapa dekat, panah dulu. Baru makan. Jadi gini, ngaji tak habis. Yang ketiga, yang kita tak mampu nak sunat, boleh guna binatang buruan. Binatang buruan ini tidak syarat anjing, tapi yang popular anjing. Contohnya anjing. Tak kira anjing ni doberman ke jenis Jerman Shepherd ke jenis apa tu. Yang mu'allamah, dalam Quran syarat mu'allamah, yang sudah dilatih. Sudah dilatih. Kita jalan-jalan haji kita latih naik. Masuk dalam hutan, nampak kacil. Tak? Kita kata kejar, dia kejar. Kita kata jangan kejar, dia tak kejar. Itu dipanggil mu'allamah. Yang tidak mu'allamah ni, yang tak terlatih, nampak dia kacil, kejar je. Padahal bukan kacil tu, produk kacil. Ada anjing ngomong namanya. Jadi syaratnya anjing itu mu'allamah, yang sudah dilatih. Dan dia pula mesti pergi tu dengan tuang dia suruh. Kalau dia pergi sendiri, tak boleh makan. Untuk makanan dia. Contoh anak kami, kita tak tahu suruh pergi, dia pergi tangkap, mati, dia boleh makan. Kita tak boleh makan, haram. Dia nak kita suruh. Yang latih suruh, lalu arnab depan muka, anjing tu tak gerak. Itu cerita depan mata dah, sangat cantik. Bos. Contoh, itu cerita. Nampak? Jadi tuang dia kata, Johnny, go. Dia pun go. Pak tangkap dengan gigit dia tu, dia gigit atas tekuk kaki, mati. Waktu kat kita, boleh makan. Boleh buat mari masjid, Tok Imam, Tok Bilal, Tok Sirok, BKK, boleh makan boleh. Tu anjing gigit boleh makan. Ya, dalam Quran sebut, dalam hadis sebut, semua kita baca sebut. Tu anjing mu'allamah. Faham tak? Itu kelebihan dia. Walaupun dia anjing, tapi tak salah anjing, anjing juga dia beriman. Kadang-kadang dia macam yang kita latih. Tapi yang paling popular dalam dunia jenis berburu, anjing. Jangan kau bawa hamster buat bulu. Habis ini anjing. Jenis anjing. Tengok di situ kat mana kelebihan anjing. Kelebihan dia, tak payah sembelih kacil. Anjing ni kita suruh kejar, dia gigi berdarah-darah, mati kacil, kita boleh makan. Orang jahil tanya tadi, dia masa mana sembelihnya? Ulama jawab, gigitan dia itu sembelihan di sisi sama. Kamera. Tengok lebih anjing. Tapi kalau itu imam gigit kacil, boleh makan. Imam tengok kacil, imam jauh, gigit kacil. Mati kacil, kita boleh makan. Tak boleh. Jadi bangunkan. Itu kelebihan anjing. Tapi
kita silap. Nah, tak mengaji akhirnya anjing bila dalam rumah jadi binatang pemeliharaan. Ini salah. Haram hukumnya dilarang syarak. Nah, dia beli daripada kuat ni. Orang Melayu tu lah kata-kata anjing ni semua salah. Tak, dia ada peraturan. Ada boleh, ada tak boleh. Itu agama orang boleh. Ada tak boleh, ada tak boleh. Sukan, ada tak boleh, ada tak boleh. Berenang, ada masa boleh, ada masa haram. Gimnastik, ada masa boleh, ada masa haram. Apa? Anjing, yang ni boleh. Kalau gini tak boleh. Itu agama. Kita Melayu kalau anjing, semua tak boleh. Lambat tengok anjing. Anjing, kejap, balik waktu. Padahal dalam kitab fiqh dua saja jenis anjing yang sunat kita bunuh. Pertama, anjing yang menggigit orang. Kapal 15 jari betul pos ni. Pergi atas orang, faham pos ni. Duduk balik sekolah, gigit. Sunat panggil pejabat, tembak anjing itu. Ada sebut dalam kitab hadis, kitab fiqh, sunat bunuh. Kerana mengancam orang lain, membahayakan orang lain. Faham tak? Yang kedua, anjing penyakit atau dipanggil anjing gila. Anjing gila boleh. Anjing gila ni aku cakap seorang. Cakap seorang anjing gila. Pakai kasut sebelah. Itu anjing gila. Nampak? Pasal apa anjing gila kena bunuh? Pasal dia ada wabak. Nampak? Hanya ni saja. Tapi Melayu tak mengaji. Tengok anjing dia balik. Nampak? Tu anjing ni. Kejap. Anjing kata, kita lalu saja. Nampak? Ini masalah kita. Tak faham. Tak mengaji. Jadi dia ambil habis ni. Jadi jangan terlebih obor pula. Apa benda anjing, tutup anjing dan sebagainya. Nah, adalah contoh kan? Dalam kitab Hadis Jabir. Kitab ni insya-Allah akan hadis-hadis yang diriwayatkan dari murid Imam Syafi'i. Nabi sallallahu menceritakan kisah kucing permakannya anjing ini kena kotor, kena basuh dan sebagainya. Bila tanya tak kucing, Nabi cerita kucing ni dia duduk dengan manusia. Memang betul dalam hadis itu. Sampai pada hari ini kita tengok kucing yang molek yang duduk dalam rumah orang Islam, duduk kucing. Dalam rumah orang kafir anjing, pasal dia tak hati agama. Rumah orang Islam kucing. Comel tak pernah buat. Mu nak mandi sangat, beli kucing. Kerana Abu Hurairah beli kucing. Nah, Abu tu bapa, Hurairah tu kucing. Dia tengok Abu Hurairah ni sangat-sangat suka main kucing. Main kucing tu buah tak tekok, buah tak belakang, buah tak kepala. Jadi bila Nabi mari, Assalamualaikum, dia terkejut Nabi mari, anak kucing tadi dia takut Nabi marah, dia bola lenyam bagi. Buat gitu. Tapi kucing masuk ke dalam, dia duduk. Nabi kata benda pula, Abu Hurairah takut Nabi marah. Anak kucing, apa? Nabi suka. Nabi gila bapak kucing Abu Hurairah kerana dia sayang pada kucing. Nama gelaran itu sangat mulia, akan dipanggil kata ulama sampai ke di padang mahsyar. Abu Hurairah. Nampak? Kita belilah kucing. Tak minat kat kucing, tak beli lain. Jangan beli anjing. Kerana dalam hadis kata innan malaikata la tadkhulu fihi kalban. Malaikat tak masuk dalam rumah yang ada benda anjing. Benda-benda lain tak ada sebut dalam hadis, tak mengalah, tak ada masalah. Kita tak mau benda kucing dalam bilik kita. Kita bila kubang. Orang tanduk dua kakinya. Baru punah jana lagi sopan-sopan. Itu kisah anjing. Jadi Pak anjingnya tetap Nabi. Kemudian daripada itu dan cara kita nak basuhnya 7 kali gini. Air tanahnya sama ada kita ambil air tanah yang sudah ada. Contohnya hujan tu jatuh dalam lokok, dia jadi keluh air tu. Asal hujan ini jatuh dalam tanah, ada bekas, jadi merah, jadi kotor,
jadi kuning, kita pun cebok. Air tu boleh je buat basuh Nabi Muhammad. Atau kita buat sendiri, homemade. Ambil air bersih dalam gelas ini, ambil susu secedok dalam. Lubuh. Dulu orang jadi warna tanah. Soh dah buat basuh. Tidak syarat jadi siap. Ini air tanah. Sikit-sikit nak buat banyak. Nak basuh air tanah nombor 1 boleh, nombor 7 boleh, nombor 5 boleh, nombor 4 boleh. Yang terbaik nombor 1 air tanah. Sebab 2, 3, 4, 5, 6 tadi dengan sampai 7 membersihkan sekali air tanah tersebut. Wallahu a'lam. Kita ada 1 jam lagi untuk jawab soalan. Sebelum ni baik, petugas mengambil masa 5 minit untuk mengutip semangat-semangat tuan-tuan dan puan-puan yang hadir untuk tabung pembangunan pengajian pendidikan di masjid ini. InsyaAllah sejam lagi. Bulan depan insyaAllah panjang umur bulan 6 itu masih dah jadi, tapi ujung-ujung tu proses lah. Saya juga kita panjang umur. Sambil-sambil itu, sambil-sambil kita minum. Baik, sambil-sambil kita menderma, kita dengar soalan-soalan orang Sya'alan. Yang pertama, apakah hukum ikan ternakan yang diberi makan dengan daging babi atau anjing? Adakah ikan tersebut haram dimakan? Hukum potong rambut qazah, buat lain atas kepala, tepi kepala botok pendek, yang ke atas macam kepala dayak. Minum boleh. Binatang kita bila ikan ini contoh, beri makan dia yang halal. Adakah ikan kita haram nak makan ikan ini yang kita bila ni? Dengar model. Yang wajib makan makanan yang halal ialah manusia. Binatang tak wajib makan halal. Yang wajib makan yang halal manusia.
Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, hendaklah kamu makan rezeki-rezeki yang ada pada bumi itu yang halal dan bersih. Ulama tafsir kata muqabil dia binatang tak termasuk ini. Jadi kambing tak wajib makan halal. Maknanya kalau meh kambing itu tidak, tak ada halal yakin, tak ada masalah. Kerana dia kambing. Jadi nak faham tu mesti. Yang wajib makan makanan halal ialah manusia. Sama ada Islam atau bukan Islam. Orang bukan Islam akan ditanya di akhirat sebab apa dia makan yang haram, dan dia akan diazab. Jadi binatang tidak haram makan makanan yang haram. Sebab haram-haram ni tak binatang datang, dia tak ada, dia perbuatan kalah. Baik. Jadi ikan teri makan yang haram, dosa tak ikan teri? Tak. Yang marah pasal dia makan. Baik, bila dia makan benda yang haram, kita boleh makan ayat dia. Ulama sebut dalam kitab-kitab hadis dan kitab fiqh. Kalau kitab hadis ada dalam kitab Syarah Muslim, ada dalam kitab Syarah Tirmizi. Kalau jauh ada Tahul Ma'ari. Kalau kitab fiqh ada sebut dalam kitab Rawdah, ada sebut dalam kitab I'anatul Talibin. Binatang ni kalau dia makan najis, kita beri makan ikan cocok, dagingnya tidak berubah, kita boleh makan. Boleh makan. Contohnya ayam ni dia makan babi. Dia tak makan babi, dia makan babi ayam. Boleh ayam. Tapi dagingnya tidak rosak, tidak busuk dan sebagainya. Ulama kata boleh makan. Jika ada berubah, dia punya bau, maka dua pendapat ulama. Satu mengatakan haram, satu mengatakan makruh. Contoh dia beri makan yang tadi dengan pakai ayam aku. Faham lagi? Dia belikan ini bagi ayam-ayam yang mati-mati, maka ikan itu ada bau. Maka setengah ulama kata haram makan dah. Kerana rosak dah dia punya daging. Setengah ulama kata makruh. Kalau tak berubah, rupanya harus. Soalan seterusnya, masalah kozak. Kozak ni rambut model-model, potong sini sikit cukup, sini ada, atau sini cukup, sini ada. Kalau kita nak kesentuhan itu, ada tempat yang dicukup, ada tempat yang dibiarkan tumbuh, dia panggil kozak. Kozak ni dilarang oleh syarah, kerana Nabi sebut jangan kozak. Pendapat yang paling ramai kata makruh. Pendapat yang kemudian lagi mengatakan haram. Baik. Bila makruh tu, semata-mata kita ambil, kita buat gini, ambil pisau, kita tutup gini sikit. Makruh. Tapi kalau menyerupai kepada orang kafir, jadi haram. Pasien kozak ni, pasien orang asli Afrika. Orang asli Afrika ni, dia memang buat pelik-pelik panjang. Dia pakai fluo, atas dari bulu-bulu kadang-kadang, hijau boleh piring, bolang dulu. Belah situ torres situ. Jadi kita gitu. Ni jadi pelik. Kita ni lawa dah, gitu orang dalam hutan. Ni akhir zaman. Tak wajib pakai piyah, tak wajib pakai serban, tak wajib pakai jubah. Kita nak comel, nak sedok, nak fashion, tak ada masalah. Jangan bedah aurat. Sudahlah nak pakai baju kok sunat, tak ada masalah. Nak pakai serban, pakai kemeja, tak ada masalah. Nak buat rambut belah tepi semak sikit, boleh, tak haram pun. Jangan sampai meniru orang kafir. Jangan sampai dalam hati mereka. Baru ni kita pergi di satu tempat permainan kanak-kanak. Playground budak-budak tu tak. Ada budak hari salah dia. Tak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bila dia pusing ya, dia punya rambut dia bodak. Bentuk spider. Atau kepala.
ada berapa seekor, ada sayang. Kata apa dia? Tak tahu dah berapa ringgit Ipoh buat. Dia pusing Ipoh Spiderman. Faham tak? Jadi jangan tanya akal yang waras. Ada orang kata macam ni. Betul tak? Betul. Nah, nak rambut pendek macam orang pondok, silakan. Nak ambil sunnah rambut panjang Rasulullah, sila. Tapi jangan buat yang betul. Nah, main sini potong, sini tinggal, sini potong, sini tinggal rambut. Di jalan tu ini ada geng, apa rambut dia? Kita ingat buruk. Kita tunggu elastik gitu. Bukan orang. Masalah. Soalan seterusnya, apa hukum memburu tembok guna senapan tapi diambil oleh anjing? Adakah binatang itu boleh dimakan? Dia tanya kita diburu, kita tembok binatang dengan senapan. Lepas jatuh, anjing ambil kat kita. Boleh makan kita? Ulama jawab, saya kata hukum kali kita tembok binatang itu mati dengan senapan. Maksudnya tidak dengan peluru yang tajam. Dia mati itu dengan api yang membakar di dalam tubuhnya. Macam panggang kan, senapan dia api. Ataupun rifle tu dia api juga. Dia besi yang terbakar, masuk dalam badannya, dia tersesa mati. Maka jumhur ulama kata haram makan. Iaitu pandangan mazhab Syafi'i, Hanafi, Hanbali. Yang mengatakan boleh makan ialah pandangan mazhab Maliki. Benda ni nampaknya ada perselisihan. Jadi siapa yang nak tahu pandangan Imam Maliki, silakan. Sebab dia Imam Maliki, bukan Haji Maliki pemandu teksi. Faham tak? Jadi silakan. Kalau jumhur ulama kata tak boleh. Dia kena mesti dengan peluru yang tajam. Faham tak? Situ ada khilaf. Baik, katakan mati lah. Ini tajam, ni panah ke apa semua. Jatuh dah mati. Anjing pergi ambil, boleh tak? Boleh. Kita boleh makan. Yang tak boleh makannya binatang tu hidup. Anjing tu kita tak suruh. Dia gini, sini, mati. Tak boleh makan. Yang mati tu tak ada masalah. Anjing pun belum ambil boleh. Gajah belum ambil boleh. Tak ada masalah. Soalan seterusnya. Hukum masuk tandingan yang menaikkan bayaran dan mendapat hadiah dalam bentuk wang sekiranya menang. Adakah ini dianggap judi? Contoh tandingan memancing atau bola. Dengar bola-bola. Yang jadi berjudi ni gini. Bila kita nak masuk pertandingan bola ni, kita peserta kena bayar harta. Sama ada bayar dengan duit. Biasa duit tak. Okey, mu nak masuk kat ni? Nak. Bayarannya RM50. Kalau pertandingan mancing naik, satu joran RM50. Kan? Dua joran RM100. 1,000 orang RM100,000. Daripada RM100,000 jurang penyertaan dibuat RM30,000 untuk hadiah wang tunai. Faham? Siapa bernasib baik akan dapat hadiah wang tunai tadi, dan siapa yang tak bernasib baik dia akan rugi RM100 tadi. Inilah judi nama. Faham? Sama ada tandingan naik, tandingan jala, tandingan bola. Kau pandanglah satu dah. Kalau jenis itu kutip duit daripada peserta, dan duit itu sebagian dijadikan rebutan hadiah, maka hukumnya judi. Yang tidak judi ni gini. Duit yang dikutip daripada peserta bukan untuk hadiah rebutan, tapi untuk bayar padang sewa, untuk bayar patah. Patah kena bayar. Kita buat tandingan macam di patah, kena bayar patah. Kita ingat free. Nah, masih tak ada orang kosong itu, tidak bagi ambil duit. Bila kita bubuh dia orang tandingan, di mana kutip duit? Apa dia juga manusia ni? Dia ingat patah dia. Baik, yang jadi tok haram ini, yuran penyertaan bukan untuk hadiah rebutan. Yuran penyertaan untuk beli topi panas katakan, untuk bayar sewa padang futsal, untuk buat t-shirt. Kalau gitu tidak ada.
lagi. Dan yang banyak berlaku yuran tandingan memang sebagiannya dijadikan saja permukaan. Maksudnya kebanyakan adalah judi. Nampak? Nanti di seluruh mainan bila kita jahil, hukumnya kita kena. Nampak? Dosa seumur kita. Pasal kita meninggalkan majlis ilmu, kita dah faham. Soalan seterusnya, Ustaz cakap, ada Ustaz cakap air 2 kolok untuk hanya buang sifat air mutlak jadi bukan najis. Air mustakmal kalau masuk bekas kurang 2 kolok, air itu masih mutlak sifat, kerana air mutlak ni lebih daripada air mustakmal. Mohon pencerahan. Ada Ustaz cakap air 2 kolok untuk hanya buang sifat air mutlak jadi bukan najis. Tak faham bila nak ni. Air 2 kolok untuk hanya buang sifat air mutlak jadi bukan najis. Air mustakmal kalau masuk bekas kurang 2 kolok, air itu masih mutlak. Inilah kita lebih-lebih kurang maksudnya. Air mutlak mana air bersih, air langit, air jam kan, air sungai, air kasih, air pari, air tanah, air tani air panggang. Itulah air. Wa anzalna minas samaa'i ma'an, dan kami turunkan akan air daripada langit. Air di sini air mutlak maksudnya. Mustakmalnya tu, mustakmal ni bangsa Arab. Mustakmalu. Mana yang sudah digunakan untuk mengangkat anda. Itu maksudnya. Gini, ramai orang sudah salah faham mengaji bab air mustakmal. Ni berdi, nak mandi junub, nak ambil wudu. Kita pun cebok sini, basuhlah muka kita. Ada orang yang berada, bila air muka kita mercik masuk di dalam bekas ni, air dalam bekas ni sudah tak boleh buat berwudu. Hak ni silap faham. Salah. Tidak ada ulama kata begini. Ulama hanya kata bila kita mandi junub, tubuh kita tak kata lagi, maka air yang kita pakai untuk mandi junub, air di tubuh itu mustakmalun. Bahasa Arab Melayu, air yang sudah diguna untuk mandi. Waktu mustakmal. Tapi kalau mercik masuk dalam kolok, mercik masuk dalam gelas, mercik masuk dalam berdi, airnya tetap mutlak. Kita ditambah pula dah ulama tak kata. Ulama kata yang mercik tinggi kecil, masih di atas udara tu, dia mustakmal, bekas pakai di tubuh kita. Tapi bila masuk dalam air bersih, dia tetap mutlak air. Orang yang salah faham, bila masuk dalam air bersih mutlak, dia jadi mustakmal. Ini salah. Dalam kitab kami adalah kitab Jawahirul Saniyah, Syekh Daud Matani. Dia kata kebanyakan orang kampung sudah salah faham sekarang ini. Sekarang ini zaman dia 1800 masih ni. Iaitu mereka menyangka air yang mercik itu masuk dalam kolok, jadi mustakmal. Lepas tu buang pula. Ini salah. Yang mercik itu mustakmal, tapi masuk dalam kolok dia tetap mutlak. Ni yang mandi telaga, dia ambil air telaga, pakai timba. Bila sampai nak dekat, air kat dahi masuk dalam timba. Buang. Lepas tu dah lama. Nikit pula. Lana, gejung lah lagi. Itu kata, silap faham ni. Ada. Tu yang mandi junub tu, cebok dalam berdi, lepas tu duduk di sini ni mandi. Lepas tu kecil masuk. Nampak? Tu kata. Ajak mari mengaji, duduk tengok kota kita. Mama. Nampak? Nanti ni tengok apa dia. Ada benda pun.
Ha. Buat jeng dalam dia. Bagi belajar. Mu mandi ketika mandi junub, air yang bersih itu masuk dalam berdi, air dalam berdi tidak mudarat. Ha. Air mustahil ni gini. Kita nak mandi junub, kita masuk dalam lesen. Berdiri dalam lesen. Kita buka air pejam. Kita pun mandi. Habis rasa, keluar lagi lesen. Dalam lesen itu, kalau kurang dua kolah, tidak kuat namanya. Mustahil. Bila genap dua kolah balik, dia kuat. Nabi kata, Al-Ma'idah walawah idah walawah kullatai yang yahmil qabas. Atau sama qala. Air, bila sampai dua kolah, dia kuat menolak benda-benda yang kotor. Soalan seterusnya, anak angkat lahir tinggal dengan ibu angkat tanpa disusukan, mohon pencerahan. Tinggal dengan ibu angkat sehingga kahwin dengan orang lain. Kita ambil anak angkat tapi tak beri susuan. Soalannya mohon pencerahan. Lagu mana pencerahan? Benda masalah. Binilah mudah-mudah anak angkat tidak jadi mahram. Anak angkat tak jadi mahram. Mahram ni bila makna man haruman nikahu, orang yang kita haram nikah. Orang yang jadi mahram itu 3 golongan jadi dalam dunia ni. Yang pertama mahram bin nasab, keturunan. Yang kedua mahram bin radha'ah, ngopek bagi sini nyusu. Yang ketiga mahram bin musaharah, dengan sebab menantu, tiri, mertua. Ada pun anak akak tidak jadi mahram. Walaupun dia punya lama dah anak akak ni. Dia ambil dengan al-kursu di al-Bukhari 600 tahun dah. Tidak juga jadi mahram. Walaupun dia bila selama 600 tahun, tetap ajnabi di sisi sama. Faham ni? Jadi nak menjadi anak jadi mahram, ialah dia dalam menantu, buat jadi menantu, ataupun beri dia susu, tapi kurang daripada 2 tahun. Jangan hak dua dah di susu. Kerana dia pernah berlaku di Pantai Timur, ada seorang mana orang hamba Allah mana berkabur, kalau beri susu, nak jadi anak susuan. Tidak kabur 2 tahun. Anak akak itu 18 tahun. Mak akak itu puluh susu. Mujung itu pelas. Kalau ni direct amplas balik awal. Tak jadi. Minum 3 lagi pun. Soalan seterusnya. Apa hukum kita tidur masa tugas, tapi kerja kita selesai dah, terlalu penat? Halal tak bukti kita? InsyaAllah halal. Kita buat kerja habis dah, katakan pukul 3 petang, pukul 4 baru balik. Ada kerja nak buat dah. Kita pun duduk tunggu dalam lori lebar. Tak ada masalah. Yang jadi masalah cuma bawa lori gitu. Tak atau video jadi perbedaan tak nak balik video. Ini baru tak perlu. Sebab dia terlalu tenang, bukan hari dia kerja tidur. Jadi benda tu tak sama buat lebih kurang. Kalau kita tak buat lebih kurang, undang-undang Allah Ta'ala. Soalan seterusnya. Angkat tangan waktu berdoa ketubuh jemaah. Dah habis lagi Pak. Bila baca ketubuh jemaah ada doa ketubuh itu. Wati baca Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Makmum ni boleh tak angkat tangan? Ditutup tak ada. Makmum boleh tak? Ni boleh tak? Jawabnya ada 2 pandangan ulama. Al-Imam Syafi'i dan ulama-ulama fiqh yang sependapat dengan beliau
Al-Imam Hambali gaya sependapat dengan dia, dia angkat tangan. Amin saja, sunat. Amin. Dua-dua betul. Kenapa? Tak payah pada. Kalau kita pada menunjukkan kita ini tak asli. Menunjukkan kita ini jadi. Boleh juga kita. Nak ikut madhab Hambali tak baca kunut, silakan. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Tak ada masalah. Imam Hambali, bukan Encik Hambali. Nah, sajen trafik itu lagi. Nak baca kunut, silakan. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Silakan. Dua-dua ni pandangan Imam Ustaz. Kita siapa nak kita ustaz? Ustaz tak ada ni pandangan. Ilmu tak banyak.